Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak tingkatan 1. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk yang ketiga iaitu tajuk rupa. Okey, sebelum kita masuk tajuk rupa ni, kita kena kita kembali ke tajuk yang sebelumnya. Kita belajar tajuk garisan. Okey, rupa ni terhasil daripada garisan sebenarnya. Okey, apa itu rupa? Adakah rupa itu wajah kita ni? Ni kan wajah kita ni rupa. Adakah itu yang dimaksudkan rupa? Uh, Sama sekali tidak. Okey, cuba kita lihat di sekeliling kita. Apakah gambaran dalam pemikiran anda tentang rupa? Apabila menyebut tentang rupa, pasti kita akan membayangkan rupa wajah seseorang. Namun begitu, dalam bahasa seni visual, rupa bukanlah wajah manusia. Yang ini ya, rupa bukanlah wajah manusia. Sebaliknya, imej yang terhasil dalam bentuk dua dimensi. Apa pula dua dimensi? Apa itu dua dimensi? 2D. Okey. Iaitu rupa hanya dilihat dari sudut hadapan. Boleh faham ke? Kita tengok contoh dulu. Ini logo. Logo apa ni? Logo ibu dan anak ni. Okey. Kita tengok yang ini corak. Kita tengok yang ini corak pada kubah masjid. Yang ini corak pada bulu burung merak. Okey, kita masih lagi kabur. Kan? Apakah rupa yang dimaksudkan tadi? Ini yang kita nak belajar hari ni. Okey. Ada apa kaitan dengan garisan tu? Okey. Kita tengok kat sini. Definisi rupa. Rupa ialah pertemuan hujung sesuatu garisan. Pertemuan. Ini cikgu kata tadi ada kaitan dengan garisan. Pertemuan hujung sesuatu garisan. Okey. Rupa juga dapat definisikan sebagai kawasan dua dimensi. Okey. Yang dikelilingi atau dibatasi oleh garisan luar. Rupa hanya mempunyai panjang dan lebar. Okey, rupa juga menghasilkan objek tiga dimensi yang kelihatan seperti objek sebenar. Sudah. Tadi kata dua dimensi. Kemudian boleh juga menghasilkan objek tiga dimensi. Okey, macam ni cikgu terang. Okey. Kita tengok, cikgu boleh lukis sikit. Okey, cikgu nak lukis sikit. Okey, ni cikgu conteng-conteng atas kertas ni. Okey, rupa kita dah sebelum kita belajar rupa, kita belajar garisan. Apa itu garisan? Titik-titik yang bergerak kan. Okey, katalah kita belajar garisan melintang. Okey. Kemudian garisan menegak, garisan menegak. Okey, kemudian garisan melintang, kemudian garisan menegak. Yang ini kita panggil rupa. Faham tak? Garisan melintang, garisan menegak, garisan melintang, garisan menegak apabila pertemuan hujung sesuatu garisan dengan permulaannya, itulah kita panggil rupa. Okey, penghujung sesuatu garisan. Okay, ini garisan sampai penghujung tapi bertemu dengan permulaannya. Okey, kata kita mula dekat sini tadi kan. Okey, kita gerak sini, kita gerak sini, kita gerak sini dan kita bertemu balik di sini. Itu kita panggil rupa. Yang kesemua ini kita panggil rupa. Okey, yang ini juga kita panggil dua dimensi. Dua dimensi. 2D. Kalau kata 3D tu yang ini. Ini katalah cikgu buat ini.
dan ini. Yang ini 3D. Yang ini kalau kita tengok dah jadi bukan rupa lah, tetapi dia jadi bentuk. Yang kata 2D. Tapi dekat bentuk ini ada 3 rupa. Rupa 1, rupa 2, rupa 3. Adakah permukaan? Ya, kita boleh kata juga permukaan sesuatu objek itu dipanggil rupa ataupun pandangan 2 dimensi. Okey, boleh faham tak? Okey, tak apa. Kita pergi dengan lebih lanjut lagi lah. Okey. Okey, macam ni. Kita pergi lebih lanjut lagi. Okey, kita tengok dekat sini. Jenis-jenis rupa. Sekejap, kita guna ambil highlighter sekejap. Highlighter. Jenis-jenis rupa. Okey, rupa terbahagi kepada 2 jenis, iaitu rupa organik dan rupa geometri. Ada 2 jenis saja rupa. Ingat, organik dan geometri. Ada 2. Okey. Rupa organik ialah rupa yang bebas tanpa sudut. Yang ini penerangan jenis rupa organik. Lingkaran garis luarnya beralun bebas dan tidak mempunyai sempadan dan terhasil secara spontan. Rupa geometri pula ialah rupa yang mempunyai sempadan, bersudut, bersifat statik dan biasanya menggunakan alat geometri untuk menghasilkannya. Okey, kita tengok yang kata rupa yang bebas tanpa sudut. Okey, mari kita tengok contoh-contoh dia. Okey. Jenis rupa. Okey, sebelah kiri ni organik. Nampak tak dia punya kebebasan dia tu? Yang ini rupa apa ni? Air terpercik di permukaan tu kan? Air yang okey. Kemudian ini rupa hati. Yang ini rupa sotong. Yang ini rupa ular. Nampak tak? Ini semua bila dia tidak ada satu sudut yang khusus, bila dia tidak ada sempadan, dia beralun bebas macam ni, ini kita panggil organik. Macam mana nak ingat organik ni? Organik ni ingat apa? Tumbuh-tumbuhan macam apa tu? Bersifat semula jadi. Dia macam tu. Kan? Kalau kita tengoklah pada diri kita pun kan, kita bersifat semula jadi ni ataupun ciptaan Tuhan lah. Istilah dia semula jadi, sebenarnya ciptaan Tuhan. Okey, dia tidak kalau kita belajar agama, kita tidak pernah terjadinya semula jadi kan. Kita cerita. Okey, balik kepada contoh rupa organik tadi. Kita tidak ada macam kalau muka kita, badan kita kan. Dia lebih bebas, dia tidak ada sudut-sudut tertentu kan. Ada tak sudut macam muka kita 4 segi ke, badan kita bersegi-segi kan? Tak ada kan. Kita bersifat organik lah. Haiwan, kita tengok haiwan kan, tak ada yang haiwan berbentuk 4 segi. Ada, berupa 4 segi. Kita panggil berupa. Okay, so ini kita ingat organik. Okey, manakala rupa geometri pula. Rupa geometri pula. Okey, dia mempunyai sudut. Ini sifat statik. Dia apa lagi sifat-sifat dia? Ada sempadan dan sebagainya. Nampak lah? Kita nampak kat sini lah. Contoh-contoh memang senang nak bezakan geometri. Geometri ni macam mana nak ingat? Kamu ingat tu lah set geometri kamu kan. Yang kamu nak buat sudut dan sebagainya. Okey, rupa geometri, rupa organik. Senang nak ingat kan? Okey. Kemudian jenis-jenis rupa yang wujud pada alam semula jadi. Okey, objek buatan manusia, karya seni visual. Lihat contoh-contoh dalam rajah yang berikut. Okey, rupa pada alam semula jadi. Nampak tak? Memang banyaklah contoh-contoh rupa, tapi kamu kena ingat yang bersifat 2 dimensi.
Kita balik kepada konsep awal tu, definisi rupa bersifat dua dimensi. Nampak? Nampak? Okey, rupa pada objek buatan manusia. Ini payung, okey, cawan, kereta. Senang kan nak faham? Rupa pada karya seni visual, rupa logo, corak. Okey, ni pun corak, dua corak lah yang dibagi contoh. Okey, senang sangat. Okey, sekarang ni kita tengok tadi dua jenis rupa, iaitu organik dan geometri. Kemudian kita tengok pula dari segi rupa positif dan rupa negatif. Rupa juga boleh dilihat secara rupa positif dan rupa negatif. Lihat raja di bawah mengetahui langkah-langkah penghasilan rupa positif dan rupa negatif. Okey, yang ini objek sebenar. Okey, kita tengok ikan. Okey, yang dikatakan rupa ialah outline ikan tu lah. Lukiskan garis luas sebagai subjek kajian. Okey, nampak outline ataupun garisan luar tu kita panggil outline lah. Okey, kemudian yang dikatakan rupa positif, kita gelapkan bahagian dalam. Okey, kita lorek bahagian dalam. Okey, gelapkan seluruh rupa tersebut. Rupa yang terhasil ini dipanggil rupa positif. Manakala rupa negatif, gelapkan latar belakang yang mengelilingi subjek. Tadilah subjek tu maksudnya ikan tadilah. Okey, rupa yang terhasil ialah rupa negatif. Okey, senang nak ingat. Positif di dalam, rupa negatif di luar. Okey. Macam mana kamu nak ingat tips positif dengan negatif ni? Sekarang tengah isu di negara kita, pandemik COVID-19 kan. Bila kita sebut orang tu positif, bila check swab test tu, tapi kita minta jauh lah kan. Kalau positif tu maksud dia COVID-19 tu berada di dalam badan dia. Positif di dalam. Okey, positif COVID-19 ialah COVID-19 tu berada di dalam badan dia. Okey, kalau negatif maksud dia COVID-19 tidak ada di dalam badan dia. Sama lah macam ni. Okey, rupa positif di dalam, rupa negatif di luar. Senang nak ingat? InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey, kita tengok kepada fungsi rupa pula. Okey, fungsi rupa. Rupa mempunyai pelbagai fungsi. Olahan rupa boleh menghasilkan corak, lambang, logo dan tipografi. Olahan rupa yang berulang-ulang boleh menghasilkan corak secara tindanan, penambahan dan pengurangan seperti berikut. Okey, kita kenal dulu. Kalau corak tu macam mana? Lambang tu macam mana? Logo macam mana? Tipografi tu macam mana? Okey, cikgu nak cuba lukis sikit dekat kamu. Okey, boleh cikgu lukis? Boleh ya? Okey, terima kasih. Kita belajar PSB ni kena banyak lukis. Okey. Kita tengok cikgu buat macam ni lah. Okey, yang pertama sekejap. Kamera cikgu tak fokus lagi. Yang pertama kita pergi sini lah. Okey, kita pergi kepada corak. Rupa corak. Okey, rupa corak ialah rupa yang berulang-ulang. Rupa yang berulang-ulang. Okey, macam mana? Contohnya macam ni. Katalah satu karya. Okey. Okey, corak dia kita ambil rupa apa? Kita ambil rupa bulat. Okey, ulang. Bulat, kecil, bulat, besar, bulat, kecil, bulat, besar, bulat, kecil, bulat, besar, bulat, kecil. Ini rupa corak. Senang nak faham kan? Okey. Kita tengok dekat sini pula rupa lambang. Okey, rupa lambang. Rupa lambang. Macam mana pula rupa lambang?
Okey. Lambang ni sesuatu yang dia macam logo juga tapi dia lebih universal. Semua orang boleh pakai benda tu. Kan? Rupa lambang ni. Okey. Lambang. Okey, macam oh sorry, kamera cikgu berubah sikit. Tak apalah. Okey, kita tunjuk sikit. Okey, kat sini lambang apa? Uh, ini cikgu tunjuk ni. Kalau yang inilah. Okey. Teng. 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 Kamu tahu ke lambang apa ni? Rupa lambang. Lambang apa ni? Kalau kamu tahu, sorry. Lambang apa ni? Batman. Okey. Dia macam logo tapi dia lebih universal. Maksud dia kita boleh guna di mana-mana dan kita boleh kita nampak tu, oh kita teringat. Macam itulah. Tapi minta maaf lah, cikgu punya lambang Batman ni huru hara sikit hari ni. Okey. Kan? Satu lagi simbol. Rupa simbol. Okey, simbol macam mana pula? Walaupun tak ada dalam buku teks ni, tapi simbol ni kita selalu nampak di sekeliling kita lah. Okey, simbol. Okey, kita tengok kat sini. Ni simbol ni famous ni. Tengok. Oh, sorry. Gitu sikit. Simbol apa? Simbol tandas. Tandas lelaki, tandas perempuan. Ni rupa simbol. Nampak tak? Rupa bila kita belajar seni ni, sebenarnya seni tu ada di mana-mana. Kamu sedar atau tidak sedar sahaja. Okey, satu lagi rupa ialah logo. Rupa logo. Okey, logo. 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 Apa rupa logo yang cikgu nak kamu tahulah. Logo ni. Sebiji buah. Lepas tu dia kena makan kat sini. Okey. Agak buruk sikit cikgu punya lukisan. Tapi cikgu suka lukis. Tak apa. Kita lukis lagi. Kamu tahu kan? Buah apa tu? Buah? Sorry, bukan buah apa. Logo syarikat apa? Syarikat Apple lah. iPhone kan. Pakai Apple punya logo dia. Ialah buah apple yang dimakan. Kamu tahu ke sejarah buah apple yang dimakan? Kenapa logo mereka macam tu? Cikgu ada terbaca, pada awalnya komputer dibuat ni, kita sebenarnya diperkenalkan dengan istilah byte. Byte ni data-data tu disimpan dalam bentuk byte. Tapi byte ni B-Y-T-S. Bukan B-I-T-S. B-I-T-E-S. Jadi BYTE asalnya byte tu. Bilangan data. Okey, data-data yang ada tentang dalam komputer tu lah. Kemudian Apple mengambil idea tu, menukarkan jadi byte, gigitan. So itu sebab Apple dia punya logo dia ada gigit seperti buah apple yang ada digigit lah. Maksud dia ada kaitan dengan byte tadi. Itulah yang cikgu baca. Okey. Cikgu berkongsi dengan kamu lah. Ni rupa logo. Boleh faham tak? Nampak ah? Logo, lambang. Kita ada satu lagi rupa yang kalau kita belajar, kita tengok di
di baju kita, iaitu rupa lencana. Badge kita tu lah, badge sekolah tu, lencana sekolah yang kita kena pakai kan. Itu lencana, rupa lencana. Banyak lagi rupa ni ada di mana-mana ya. Rupa satu lagi, rupa daripada bendera. Bendera kita rupa kan. Macam bendera Malaysia ada rupa bulan, ada rupa bintang kan. Dan ada rupa jalur dan sebagainya. Okey, satu lagi rupa ialah tipografi. Tipografi tu apa pula? Tipografi. Okey, tipografi ni dalam bahasa kamu, ya kamu biasa dengar ya, bila kamu salah type kan, dalam WhatsApp tu, dalam Telegram dan sebagainya, kamu type tersalah. Kamu sebut apa? Typo kan? Typo ni ambil pada perkataan tipografi atau bahasa Inggeris dia typography. Okey. Jadi tipografi ni apa? Huruf sebenarnya, huruf. Huruf. Okey, katalah cikgu nak buat huruf huruf R ni ya. Okey, katalah cikgu nak buat huruf yang bersifat seram. Nanti kita akan belajar tu sifat-sifat huruf tu apa semua kan. Okey, sifat seram. Macam mana cikgu nak buat? Okey, kata guna huruf R tapi seram. Okey, kita buat R. Okey, R macam biasa tapi cikgu buat macam ada api sikit. Api ya. Okey, ni R, kepala R. Okey, kemudian kita buat kat kaki pula. Kita buat darah yang mengalir. Okey, ini apa? Kita buat ini tengkorak. Oh, tengkorak ke apa? Okey. Sorry. Macam tu lah sikit Okey. Gitulah. Nampak? So, tipografi pun menggunakan rupa. Rupa ni outline tu. Perasan tak? Semua cikgu buat outline. Bersifat dua dimensi. Seronok kan kita belajar pasal rupa. Bila kita dah belajar pasal garisan, jenjang garisan, kemudian kita berevolusi lagi. Kita tambah lagi, upgrade lagi. Itulah tajuk rupa. Okey. Okey, dah faham sikit. Okey, kita mula buka balik buku teks kita. Okey. Kemudian ada pula tindanan. Okey, yang ini kita panggil olahan rupa pula. Olahan rupa. Okey, sorry. Olahan rupa. Ni ya, olahan rupa ada 3. Olahan rupa ialah tindanan. Okey. Penambahan, pengurangan. Macam mana tu? Nak faham. Kita tengok kat sini ya. Okey, rupa segitiga ditambah dengan rupa bulatan. Bila kita kata olahan dia jenis tindanan, dia akan jadi macam ni. Nampak? Kita nampaklah warna, kalau diwarnakan biru bertindih di atas segitiga biru bertindih di atas bulatan merah. Faham kan? Tindanan. Bertindih. Nampak? Ni kalau corak je lah. Okey. Penambahan. Penambahan macam mana pula? Nampak? Okey. Bulatan dengan segitiga sama. Tapi bila diletak ni, nampak? Bila ditindih, bila diwarnakan sewarna yang sama, jadi macam tu. Jadi bertambah-tambah daripada segitiga bertambah dengan bulatan. Nampak? Ini kita panggil penambahan. Kita tak nampak yang bertindih, maksud dia semua dah jadi satu kan. Yang ini kita nampak dia bertindih. Yang ini kita nampak dia bersatu semua. Jadi satu warna. Okey, satu lagi pengurangan. Pengurangan ni macam mana? Okey, katalah ini ada satu bulatan. Kemudian ada dikurangkan bulatan tu. Nampak tak?
Ini tinggal yang ini saja. Yang ini panggil pengurangan. Bulatan yang penuh tadi telah dikurangkan. Dia satu dengan satu lagi bulatan. Okey. Boleh faham? Hmm? Tak boleh? Okey, kita lukis sikit. Kita lukis sikit. Okey, kita lukis Okey, kita lukis kat sini. Okey Okey, kita ambil segitiga dengan segitiga, elemen rupa yang kita nak ambil adalah segitiga dengan bulatan juga. Sorry. Bulatan. Okey okey, macam mana kata bertindih? Okey, bertindih macam ni. Kata cikgu nak buat apa? Kata macam ni Cikgu nak buat ni bulatan. Okey. Bertindan tadi ataupun tindanan. Okey. Dia pakai cermin mata. Yang ini kita panggil apa? Tindanan tadi Tindanan. Tindanan. Olahan rupa tindanan. Nampak Ini tambah bulatan tambah segitiga sama dengan kita belajar macam matematik pula. Nampak? Bertindan. Okey, kita pergi pula kepada penambahan. Okey, cikgu tulis penambahan. Okey, cikgu tak bagi contoh sama dengan buku teks lah supaya kamu senang faham. Okey, kalau penambahan kita tak nampak bertindih. Kata kita nak ambil sama lebih kurang macam ni juga. Segitiga tambah bulatan. Okey kita tambah. Okey, kita tengok jadi macam ni. Lepas tu macam tu. Lepas tu macam tu. Lepas tu jadi macam tu. Nampak? Nampak tak? Bila kita tambah, dia terus jadi satu rupa yang barulah. Ini pun rupa baru tapi ini ada olahan tindanan. Yang ni rupa yang baru, penambahan. Senang faham Cikgu suka ambil yang contoh yang lebih memudahkan kamu faham je. Lepas tu kalau tukar macam mana pun kamu akan faham. Lagi senang lah. Okey, satu lagi pengurangan. Pengurangan. Okey, macam matematik jugalah. Okey. Katalah kita nak buat macam ni. Bulatan tolak segitiga. Okey, bulatan tolak segitiga. Okey, apa yang akan jadi macam ni? Okey, kalaulah cikgu boleh lukis balik macam ni. Macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, kamu faham kan? Okey, ni yang tadi. Okey, kita nak buang segitiga. Okey, apa yang sama dengannya? Dia akan jadi macam ni. Coink, coink, macam tu. Coink, coink, macam tu. Nampak? Apa yang kurang? Bulatan tadi telah kurang sebahagian tu sebab ada segitiga dekat sini yang telah kita buang. Dia potong. Macam tu cikgu buat titik-titik sikit lah. Kamu faham? Nampak tak? Inilah hasil dia. Okey, pengurangan. Pengurangan. Nampak? Faham? Okey. Kalau tak faham lagi, kamu tulis dalam komen di bawah supaya cikgu dapat explain lagi lah. Tapi cikgu rasa yang penjelasan cikgu ni dah clear lah di mata cikgu. Kalau kamu tak faham juga, tak apa. Cikgu akan cuba tolong bagi kamu faham insyaAllah. Okey, dah faham. Kita tengoklah nota ni. Tindanan, penambahan, olahan rupa dan pengurangan. Okey, tindanan, penambahan dan pengurangan. Okey. Ini contoh-contoh yang cikgu bagi tadilah. Okey, olahan rupa boleh menghasilkan logo atau simbol. Logo atau simbol merupakan rupa ringkas sesuatu objek.
Bolehkah anda kena pasti logo dan simbol di bawah? Ini apa? Dia tulis dah kan. Senanglah untuk kamu. Buatan Malaysia. Kita kena beli produk buatan Malaysia, kita kena support lah kan. Kita cari di setiap produk tu ada logo ni. Menunjukkan orang Malaysia yang buat. Okay. So ini kempen lah. Kemudian kita cari juga logo, yang ini logo ni apa, sukan Olimpik kan. Ada 5 ni, kenapa ada 5? Kamu bacalah sejarah dia. Okay, yang ni lebih kepada simbol. Okay, simbol apa ni? Simbol buanglah sampah ke dalam tong sampah. Ini ada satu cikgu baca di FB tu. Okay, budaya kita ni suka buang sampah merata-rata. Kita rasa macam tak berdosa atau tak bersalah dengan bumi ni, dengan alam, dengan rakan-rakan jiran kita dan sebagainya, kita buang kan. Cikgu cikgu rasa macam tak tahulah kalau kamu macam mana hati kamu, tapi cikgu bila tengok ada satu orang buang sampah depan mata cikgu kan, dia buang daripada, dia nak kereta dia bersih kan, tapi dia buang, dia makan-makan apa pun dia buang ke luar tingkap kan. Ini satu budaya yang sangat tidak bagus. Okey. Ini kita masuk sedikit nilai moral lah. Di samping kita belajar ni lah tentang buang sampah ni. So cikgu nak respon pada, bukan setakat kita boleh buat logo, simbol dan sebagainya, tapi kita sebenarnya nak didik masyarakat. Buanglah sampah dalam tong sampah. Kan? Kalau tak ada tong sampah dalam kereta, sediakan. Ataupun kita sediakan, kita sabar sekejap. Nanti sampai satu tempat yang ada tong sampah, kita buanglah dekat situ. Okey. Tak wajar kita buang sampah keluar semata-mata nak jaga kereta kita bersih saja. Okey, anak-anak jangan buat tau. Okey, kemudian ni simbol orang kelainan upaya. Dulu kita guna orang kurang upaya kan. Ada juga orang kelainan upaya. Kita guna sekarang ni orang kelainan upaya, OKU juga. Okey, kelainan upaya ni Allah bagi dia, mungkin dia tidak ada kaki, tapi dia hebat dekat tangan dia, suara dia. Jadi dia memang kelainan lah upaya dia. OKU. Okey. Alright. Selain itu, olahan rupa juga boleh menghasilkan tipografi. Ini cikgu kata ni, yang typo tadi kan. Tipografi merupakan antara elemen dalam penghasilan reka bentuk logo, poster dan pembungkusan. Ya, betul. Okey, logo. Okey, poster. Poster ni kan senang je nak ingat. Poster-poster filem. Kalau poster yang apa, dulu kalau mu biasa poster jauhi dadah dan sebagainya kan, hidup ceria tanpa dadah, itu poster juga. Tapi poster yang cikgu suka tengok ialah poster filem. Okey, katalah cikgu boleh tunjuk kat kamu poster filem sikit. Kita belajar meneroka dunia ni. Sekejap poster, cikgu buat search sikit. Filem. Kita akan tengok penggunaan rupa tipografi itulah. Tipografi tadi huruf tadilah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, kita tengok satu persatu. Setiap cerita tu lain dia punya tipografi dia. Nampak tak? Huruf dia tu. Bila Monster House jadi macam ni. Nampak? Lepas tu yang ni cerita mungkin cinta kot. Komedi cinta, Wanderlust. Okey, nampak ni The Hitman Bodyguard. Macam komedi pun. Dan nampak tak cara letak huruf besar, ada satu huruf besar tu besarkan, ada letak ada garisan kat sini. Rupa tu lah, permainan rupa tipografi. Okey, kita tengok Dark Tower. Nampak macam-macam lah. Doctor Strange, nampak huruf dia kan, tipografi dia. Justice League, nampak? Yang ni ilustrasi, nanti kita belajar ada tajuk lain pula dalam reka bentuk grafik. Kita akan belajar pasal ilustrasi lah. Hari ni kita belajar pasal rupa dulu. Okey. Kalau cikgu suka ni macam-macam lah.
Ha. Nampak kalau avatar. Sorry dia terlindung kat situ kan. Cerita seram ni Halloween lain pula. Kalau cerita King Kong tu, Kong tu. Nampak tak? Titanic ada garis macam tu. Okey, cukup dulu kita belajar pengenalan rupa lah. Seni rupa tipografi. Ada satu tajuk lagi pula. Seni rupa tipografi. Okey. Okay, kita balik kepada ini pula. Okey. Okey, sekejap. Kita uji IQ anda. Ni cerita pasal rupa. Perhatikan rajah di atas. Rupa yang dihasilkan memaparkan dua imej yang berbeza. Bolehkah anda menentukan imej tersebut? Balik kepada rupa positif dan rupa negatif. Kalaulah cikgu kata, apakah rupa positif? Ingat positif. Positif ni yang di dalam. Okey, di dalam. So, apa yang di dalam? Yang inilah kah? Yang ini. Okey, kalau rupa positif, yang inilah akan jadi di dalam. Okey, macam kita nampak, macam sebuah pasu lah. Okey, tapi yang di loreknya sekarang ni, yang ni kan, di luar. Ini negatif lah. Dua manusia yang sedang bercakap, sedang berhadapan satu sama lain. Ini saya uji minda sajalah. Okey, uji IQ anda. Jangan kamu berbalah-balah. Jangan kamu gaduh. Saya nampak pasu. Saya nampak muka manusia. Tak apa. Dua-dua betul. Okey. Seni tipografi. Ini info. Seni tipografi huruf boleh menggunakan garisan grid 3x5. Apa tu? Kecuali I, M, Q dan W. Ni tengok A. 3x5 apa tu? Grid tu kotak-kotak lah. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kamu pernah cuba dah ni? Kamu buat huruf guna 3x5. Grid 3x5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Senang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kecuali huruf I. I mungkin dia tak jadi 3 lah. Mungkin dia ada grid dia. M mungkin lebih kepada 3 ke 4. Sorry. Mungkin dia M ni akan pakai 4. Macam tu. Q, W. Okay. So info seni. So mari cuba kita buat yang ini ya. 3x5 ni. Okay. Kita buat huruf A ni. Okay. Senang je. Kamu boleh buat macam-macam. Kalau kamu dah faham pasal. Okay. Contohnya macam ni. Kalau kita nak lukis kan. Okay. Dah penuh lagi buku. Ni. Sorry. Macam benda jatuh pula. Okay. Kita nak lukis 3x5. So kamu buat grid dulu. 3x5. Okay. 1, 2, 3. 3 kotak. 4, 5. Okay. Ini cikgu buat grid 1. Okay. Ini cikgu buat grid yang apa tu? Akib baru 2 satu lagi. Kita tambah satu lagi. Sorry cikgu suka spontan sikit. Situ. Okey. 3x5. Katalah kita nak buat huruf A lah huruf A. Okey, huruf A. Kita tengok kat sini. Ujung ni. Sorry. Cikgu punya kamera. Fokus tu. Okey kita tengok sini. Huruf A. Okey, dia fokus Okey, ujung ni dengan ujung ni kita mula sambungkan. Kita nak buat huruf A imagine sikit huruf A. Okey. Yang satu lagi cikgu nak buat. Okey. Sekejap. Okey. Sekejap. Okey. Sekarang ni cikgu nak buat yang hujung ni ke hujung ni pula. Sudah.
tu cikgu tebalkan sikit bagi kamu nampak. Kemudian ni sambung. Okey, kaki pula huruf A. Macam mana kaki huruf A ni? Okey, kita tak tahu tapi kita boleh tanda dulu dekat mana tu. Dekat sini kita nak buat dia punya segitiga. Katalah cikgu nak buat segitiga kat sini segitiga huruf A . Okey, cikgu akan ikut balik dia punya segitiga tu. Okey. Dan yang seterusnya di kaki ni lah. Okey, dia duduk dalam ni, tarik tu. Okey, sambung sini. Okey, dia turun sini balik. Ini anggaran cikgu lah. Okey. Nampak tak dia punya tu? Ni dalam ni. Okey. Ni cikgu. Kalau kita nak buat yang tipografi ni, kita biasakan guna 3x5 macam ni. Okey. Katalah cikgu nak tunjuk A yang beralun-beralun sikit. Okey, kita buat A yang beralun pula. Bila kita dah tahu, kita boleh buat tau dia beralun. Okey, cikgu buat macam ni 1, 2, 3. Sorry, tadi kita garisan 4 lah. Tapi kalau baris tu baru 3. 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Kita nak buat beralun. Okey, yang ini. So, ini 3. Masih ingat tadi 3. Okey, ini 1, 2, 3. Macam mana nak jadikan A tu beralun? Okey. Kenapa cikgu guna marker ni? Sebab kamu nampak lah. Dalam kamera tu senang nak nampak sikit. Okey. Kita sama juga. Ujung ni kita cantum dulu. Okey. Ujung ni pun kita cantum dulu. Nampak? Okey. Lepas tu dia punya tu. Lepas tu dia punya yang segitiga dia kat sini. Kemudian dia punya kaki dia dekat sini. Daripada dalam ni. Dalam. Tapi dia punya tu dah curve macam tu. Nampak? Kalau cikgu boleh tengok. Nampak tak? Dia dah mula beralun. Kalau cikgu boleh, kita katalah kita negatifkan tipografi ni. Rupa negatif. So, kita lorek yang luar saja. Okay. Nampak tak? Dia macam beralun. Ini konsep ni lah. 3x5 tadi. Okay, boleh faham? Terus. Dah faham? Alhamdulillah. Okey. Okey, kemudian kita tengok lagi dekat sini teknik penghasilan rupa pada karya lah. Macam ni, rupa geometri, rupa organik boleh dihasilkan menggunakan beberapa teknik. Teknik yang biasa digunakan ialah teknik lipatan dan guntingan. Teknik lipatan dan guntingan. Okay, kita lipat-lipat, kita gunting. Teknik stensilan. Okay, kita stensilkan. Okay, teknik cetak. Teknik hard edge dan lain-lain. Okay, kita boleh tengok dekat sini guntingan kan. Okay, kita dah buat dalam kelas kan. Lipatan dan guntingan. Kita lipat-lipat. Okey, kita buka balik, dapatlah hasil corak rupa. Okey, kemudian stensilan. Stensilan ni kita cikgu belum ajar lagi. Nanti cikgu akan ajar dalam tajuk cetakan. Kita akan belajar juga stensilan ni. Tapi kalau tak salah cikgu, kamu ada dapat dalam di sekolah rendah pun kamu ada belajar juga ni stensilan. Okey, collage. Collage ni apa? Tampalan. Kita tampal tu dapat rupa lah. Cuma yang ni cikgu bagi cikgu tak berapa jelas rupa tu sebab dah ada tone. Toner ni bila dah ada start toner, kita bermain dengan gelap ke cerah ni, yang tu nak bagi ke bentuk dah. Okey. Dia tampal yang basic je. Macam kita tampal dalam kelas hari tu kan. Kita gunting-gunting ni kita tampal. Kita buat rupa corona, hidup bahagia tanpa corona lah. Okey.
Kemudian cetakan, nampak kita cetak. Lain hasil cetakan tapi masih jadi rupa. Kemudian hard edge. Hard edge ni kalau kamu pernah tengok orang tampal di dinding kan, bubuh tip cantik-cantik, garis-garis tip tu, lepas tu kita color, lepas tu kita buka tip balik. Itu dia panggil teknik hard edge, ataupun sudut yang tepat. Sudut yang maksudnya kita dapat bahagikan warna-warna tu dengan tepat lah. Okey, kemudian capan. Okey, capan. Capan ni apa? Kita potong kentang ke apa, kita cap. Cap-capkan, kita letak color. Kalau tak salah cikgu kamu ada juga belajar di sekolah rendah. Inilah 6 contoh teknik penghasilan rupa. Okey. So, kita dah belajar semua hari ni. Apa dia? Okey, kita pergi kepada rumusan lah. Okey, ini ekspresi ni nanti kita dah buat dah dalam kelas hari tu. Okey, nanti cikgu akan cuba buat rakaman untuk ekspresi yang kita boleh berkarya secara digital pula, insya-Allah. Okey, rumusan hari ini apa yang kamu belajar ialah ada 3 perkara subtopik dia. Okey, kita belajar dulu definisi dia. Definisi dia pertemuan penghujung garisan dengan permulaannya. Okey, kemudian jenis terbahagi kepada 2 jenis rupa, organik dan geometri. Fungsi ada 3 jenis menghasilkan corak, 3 fungsi menghasilkan corak, menghasilkan simbol dan logo, tipografi. Okey, dah faham sikit. Ada banyak lagi kan fungsi sebenarnya tadi cikgu cerita kan. Okey. Kemudian teknik penghasilan, collage, capan, cetakan, stencil, hard edge, lipatan dan guntingan. Alhamdulillah kita dah belajar semua ni. Okey. Untuk peneguhan, kamu sila jawab soalan-soalan yang cikgu berikan di bawah ni dalam Google Form kamu tu, kamu jawab dan cuba dapatkan 100%, insya-Allah. Kalau tak dapat buat macam mana cikgu? Jawab lagi. Inilah kebaikan digital. Kamu boleh jawab dan jawab kan. Kalau kamu jawab lepas tu tunggu cikgu bagi jawapan, lambat kan. Tapi digital senang je. Habis jawapan, habis kamu jawab dah tahu dah berapa markah per 100. Boleh buat semula sampai pandai, insya-Allah. Okey, kita berjumpa lagi dalam kelas yang seterusnya, insya-Allah. Semoga kamu dapat memahami semua yang cikgu ajar hari ini. Kalau kamu ada komen apa-apa, sila boleh komen di dalam ruangan komen di bawah untuk penambahbaikan cikgu dalam kelas-kelas cikgu, insya-Allah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.